Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma binti Muhammad Yaziz daripada PISMP PI 4619. Jadi untuk hari ini saya akan membentangkan projek inovasi digital bagi kursus PIMK 3152, inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk projek inovasi saya ialah lagu kepentingan berpuasa Ramadan. Okey, ini adalah isi kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini. Jadi kita akan tengok satu persatu. Untuk melaksanakan tugasan kerja kursus PIMK 3152, Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran, saya telah membina satu projek inovasi bertajuk Lagu Kepentingan Berpuasa Ramadan untuk menyelesaikan satu isu pembelajaran dalam subjek ini, subjek Pendidikan Islam tahun 4, bagi tajuk ibadah iaitu puasa Ramadan. Okey, saya telah membina satu video beserta audio lagu Kepentingan Berpuasa Ramadan dan memuat naik video tersebut ke dalam YouTube. Untuk rasional projek ini, saya memilih pembinaan lagu secara digital kerana nyanyian adalah salah satu komponen didik hibur dan belajar sambil bermain. Menurut Harriet et al. 2014, muzik dan nyanyian dapat memberi kesan positif serta menarik perhatian kanak-kanak di dalam bilik darjah. Dan ia bukan sahaja dapat menarik perhatian kanak-kanak, malah ianya merupakan satu rangsangan yang akan memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan minda kanak-kanak, terutamanya dalam bilik darjah. Selain daripada itu, kanak-kanak memberikan perhatian memahami rentak, irama dan sebutan melalui muzik yang dimainkan. Oleh itu, muzik dapat digunakan secara kreatif dan efektif oleh guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Baik, seterusnya kita teruskan kepada penyertaan masalah, di mana masalah yang saya cuba untuk selesaikan dengan menggunakan inovasi ini ialah dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4, tajuk puasa Ramadan, dan untuk subtopik kepentingan berpuasa Ramadan. Sebab apa kepentingan berpuasa Ramadan ini menjadi satu isu? Okey, yang pertamanya, kepentingan berpuasa Ramadan ini sukar diingat disebabkan oleh terlalu banyak isi. Okey, untuk dalam buku teks, muka surat 134, buku teks tahun 4 Pendidikan Islam yang saya dah tunjukkan pada skrin ni, ada 7 kepentingan kesemuanya dan ada 3 kategori. Okay, jadi masalah dia adalah terlalu banyak isi dan ayat bagi setiap isi tu pula terlalu panjang, dan dia juga dibahagikan pula kepada 3 kategori. Jadinya agak sukarlah untuk murid ingat. Baik. Jadi masalah saya ini disokong dengan data yang saya perolehi daripada kuis pengukuhan yang telah saya laksanakan bersama murid-murid saya sebelum pelaksanaan inovasi. Jadinya kuis pengukuhan ni saya gunakan aplikasi Google Form, di mana dalam kuis ni ada 7 sahaja soalan dan 20 orang murid yang terlibat untuk menjawab soalan kuis tersebut. Okay, untuk pemarkahan kuis ni saya dah bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu markah rendah dan juga markah tinggi. Okay, untuk markah rendah, julat markah dia ialah 0 sehingga 4 markah. Manakala untuk markah tinggi pula, julat pemarkahan dia ialah 5 hingga 7 markah. Okay, jadi untuk kuis pengukuhan ni bila dilaksanakan sebelum pelaksanaan inovasi, saya buat kuis ni, didapati purata markah bagi setiap murid adalah 1.6/7 markah sahaja. Di mana majoriti murid hanya dapat 1 markah sahaja. Daripada 7 markah tu hanya 1 soalan sahaja yang betul. Okay, jadi dan hanya ada seorang murid yang dapat markah di kalangan markah tinggi ni. Dalam bahagian markah tinggi ni hanya ada seorang sahaja murid, tu pun dia hanya dapat markah 5 markah. Jadi untuk peratusan markah tinggi yang diperoleh oleh murid daripada 20 orang murid ni hanyalah 5% sahaja. 5% sahaja murid yang dapat markah tinggi. Baik. Seterusnya, ini adalah kajian literatur, di mana dalam kajian-kajian ni juga menyatakan bahawa murid menghadapi masalah yang sama, di mana murid sukar untuk ingat dan juga tak dapat nak mengingat ikut kategori tu. Nak ingat setiap kategori dan setiap isi kepentingan tu mengikut kategori. Okay, jadi menurut Amy Sharimi Saripudin 2012, beliau mengatakan murid tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan betul dengan alasan tidak ingat ataupun lupa, dan murid tidak dapat menyusun rukun solat dengan betul dan tepat.
Okay, untuk Amy ni memang dia buat kajian tentang rukun solat, tapi masalah yang dihadapi oleh murid beliau sama juga, iaitu tak dapat ingat dan juga tak dapat menyusun. Kalau dalam masalah saya ni, murid tak dapat ingat dan tak dapat sebut satu persatu mengikut kategori tu. Okay. Dan yang kedua daripada Muhammad Romengah, Harun Baharudin dan Muhammad Adil Cik Noor 2016. Beliau mengatakan bahawa masalah mengingat menjadi cabaran utama untuk menguasai topik-topik yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 kerana mengandungi fakta-fakta yang memerlukan gaya pembelajaran yang sesuai bagi menguatkan daya ingatan. Sama juga masalah mengingat dan juga disebabkan oleh fakta-fakta dalam subjek pendidikan Islam ni yang memerlukan gaya pembelajaran yang sesuai bagi menguatkan daya ingatan murid. Jadi disebabkan itulah saya wujudkan inovasi ini. Seterusnya untuk kajian literatur yang ketiga daripada Rosita Ramli, beliau menyatakan bahawa hasil temu bual juga mendapati peserta kajian sukar untuk mengingat suatu konsep yang melibatkan ayat yang panjang. Dikukuhkan lagi dengan catatan nota lapangan yang menyatakan mereka keliru dalam membezakan pengertian 5 hukum tersebut. Oleh yang demikian, saya amat yakin bahawa penggunaan bahan bantu mengajar BBM yang ringkas dan menarik dapat membantu mengatasi masalah ini. Jadi daripada Rosita Ramli ni pun, masalah yang sama juga, iaitu sukar untuk mengingat satu konsep yang melibatkan ayat yang panjang. Sama dengan masalah saya juga, kepentingan berpuasa Ramadan tu, setiap satu kepentingan tu ada ayat yang panjang. Okey, seterusnya. Untuk objektif pelaksanaan projek inovasi ni, yang pertama, supaya murid dapat menyebut kepentingan berpuasa Ramadan dengan betul. Dan yang kedua, menyebut kepentingan berpuasa Ramadan mengikut bagi setiap kategori, iaitu ada 3 kategori tadi, rohani, jasmani dan juga masyarakat. Baiklah, seterusnya untuk skop dan limitasi projek inovasi ni. Untuk skop projek ni, inovasi ini dikhususkan untuk murid tahun 4 sekolah rendah, dan inovasi ini masih boleh digunakan oleh murid beragama Islam pelbagai umur. Walaupun dia dikhususkan untuk murid tahun 4, murid tahun lain pun masih lagi boleh menggunakan inovasi ini. Okay. Untuk limitasi projek, inovasi ini hanya tertumpu kepada murid tahun 4 sekolah kebangsaan Air Putih, Pendang, dan masalah yang ingin diselesaikan ni hanya wujud di wujud di sekolah SKP dan data yang diperoleh hanya daripada murid SKP. Jadinya boleh jadi jugalah masalah ni mungkin tak wujud di sekolah lain, tapi wujud di sekolah yang saya buat kajian ni lah. Sebab sekolah tu lah saya buat praktikal, saya telah menjalani praktikum fasa 1 di sekolah kebangsaan Air Putih. Jadi saya dah laksanakan inovasi ni bersama murid-murid saya sewaktu tu. Okey. Baiklah, untuk kepentingan dan impak projek, ada 4 yang saya senaraikan. Yang pertama ialah menarik perhatian murid, di mana saya menggunakan kaedah didik hibur. Nyanyian adalah salah satu teknik daripada kaedah didik hibur ni. Dan nyanyian ni sebenarnya mampu untuk membantu menarik perhatian dan mengekalkan fokus murid terhadap pembelajaran. Okay, yang kedua ialah sesuai untuk murid normal dan murid berkeperluan khas dalam kelas inklusif. Di mana inovasi saya ni bukan sahaja boleh digunakan oleh murid aliran perdana dalam kelas biasa, malah inovasi ini juga boleh digunakan untuk murid berkeperluan khas yang layak untuk masuk dalam kelas inklusif lah. Dan yang ketiga, penggunaan irama yang diketahui ramai, iaitu bapa kumpulan dari kota. Dan irama ni, bila gunakan irama yang diketahui ramai, lagi senang untuk ingat irama dia dan lagi senang juga lah untuk ingat lirik dia. Dan irama bapa kumpulan dari kota ni sangat menarik dan catchy lah. Okay, yang keempat, pembahagian kategori kepentingan berpuasa mengikut rangkap yang Pembahagian kategori kepentingan berpuasa mengikut rangkap dengan warna yang berbeza. Okay, untuk yang ni, kita boleh tengok nanti dalam video lagu yang telah saya sediakan. Di mana lagu tu saya dah asingkan setiap kepentingan berpuasa tu mengikut rangkap dengan menggunakan warna-warna yang berbeza. Okey, seterusnya ialah anggaran kos. Dalam sepanjang pelaksanaan projek inovasi ini, tiada kos kewangan yang diperlukan dalam penghasilan projek inovasi ini. Namun, terdapat beberapa bahan dan aplikasi yang digunakan. Antaranya ialah Canva, PowerPoint, CapCut dan juga YouTube. Okay, untuk Canva, saya gunakan Canva ni untuk pembinaan latar belakang music video tu, menulis lirik dan juga saya masukkan gambar-gambar kartun dan animasi lah.
Yang untuk PowerPoint pula saya gunakan untuk animasi dan juga peralihan rangkap. Animasi ni maksudnya macam pergerakan lirik, pergerakan gambar-gambar dalam latar belakang tu, dan juga peralihan rangkap ni adalah daripada peralihan antara rangkap pertama ke rangkap kedua ke rangkap ketiga tu. Okey, saya juga gunakan aplikasi CapCut, di mana dalam CapCut ni saya gunakan untuk rakaman nyanyian lagu dan juga suara latar bagi music video yang telah saya sediakan. Dan untuk YouTube pula saya gunakan untuk memuat naik lagu yang telah pun siap dibuat tu, music video yang telah pun siap dibuat ke dalam YouTube supaya mudah untuk diakses. Seterusnya ialah model inovasi. Untuk projek ni saya gunakan model proses kreatif terarah. Okey, untuk model proses kreatif terarah ni ada 4 fasa. Untuk fasa pertama ialah fasa persediaan. Dalam fasa ni ada pemerhatian dan juga analisis. Untuk pemerhatian, saya perlu mengenal pasti masalah yang wujud. Analisis pula, saya perlu analisis punca kepada masalah tersebut. Jadi untuk situasi saya ni, masalah yang wujud ialah murid sukar untuk mengingat kepentingan berpuasa Ramadan. Dan punca kepada masalah saya ialah kepentingan berpuasa Ramadan tu agak panjang. Ada banyak, ada 7. Setiap satu tu semua panjang. Dan ia juga dibahagikan kepada kategori-kategori. Ada 3 kategori. Okey, untuk fasa kedua ialah fasa imajinasi. Fasa ni, dalam fasa ni ada penjanaan idea dan juga sintesis idea. Penjanaan idea ni, saya perlu mencari idea penyelesaian masalah tersebut. Dan sintesis idea ni ialah saya perlu gabungkan idea-idea yang tadi tu untuk menghasilkan projek ataupun mengenal pasti kaedah pelaksanaan dan pembinaan projek. Okey, jadi antara idea-idea yang saya fikir sesuai adalah buat lagu. Dan lagu tu pula kena ada lirik video dia, kena gunakan pelbagai warna, kena ada animasi. Jadi daripada idea-idea tersebut digabungkan, maka terhasillah saya punya music video untuk kepentingan berpuasa Ramadan ni. Okey, fasa ketiga pula ialah fasa penambahbaikan. Fasa perkembangan. Dalam fasa perkembangan ni ada penambahbaikan dan juga menilai. Untuk penambahbaikan, saya perlu membuat uji kaji dan penambahbaikan lah. Dan untuk uji kaji dan penambahbaikan ni telah pun saya buat waktu pra-proposal hari tu. Dan untuk menilai ni, saya perlu dapatkan maklum balas keberkesanan projek, di mana juga saya buat waktu proposal hari tu, saya dapatkan maklum balas daripada rakan-rakan. Dan yang fasa keempat, fasa terakhir, iaitu fasa tindakan. Okay, dalam fasa tindakan ni ada pelaksanaan dan juga amalan berterusan. Okay, untuk pelaksanaan ni, saya perlu melaksanakan projek yang telah saya buat dengan menyampaikan dan mempersembahkan projek tersebut. Maksudnya gunakan sewaktu kelas lah. Gunakan sewaktu kelas. Okay, dan juga amalan berterusan, saya perlu peka terhadap perkara sekeliling dan menjana idea kreatif berterusan, di mana saya perlu alert kalau ada kekurangan yang perlu saya tambah baik pada projek, saya perlu usaha untuk tambah baik lah. Okay. Baiklah, seterusnya untuk cara penggunaan projek inovasi, saya telah memuat naik video ini dalam YouTube. Jadi boleh diakses dengan menggunakan pautan YouTube ataupun scan saja QR code yang telah saya paparkan pada skrin. Tapi untuk kita pada hari ini, saya akan tunjukkanlah tayangkan music video yang telah pun saya buat. Kawan-kawan, jom nyanyi dengan Autobot. Terbaik. Kepentingan berpuasa Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri bersifat amanah, ikhlas dan juga sifat sabar, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut kita semua, merihatkan organ dalaman badan agar kita bertambah sihat, mengikis sifat kedekut dan sombong, mendidik masyarakat tidak membazir, menyamai perasaan kasih sayang dalam kalangan manusia. Okay, itu tadi saya punya video hasil inovasi yang telah saya buat. Okay, jadi saya juga telah mendapatkan maklum balas daripada rakan-rakan lah tentang inovasi yang telah saya buat ni. Jadi
Antaranya yang dapat saya kongsikan, yang pertama daripada Nur Syazah Syamimi binti Muhammad. Beliau berpendapat bahawa lagu ini senang diingat dan menarik. Gambar-gambar dan animasi yang digunakan juga sangat menarik dan sesuai dengan kartun kegemaran murid masa kini. Okay, daripada Norayuni binti Norazidin pula, beliau berpendapat tulisan lirik pada lagu sangat menarik dan senang diingat kerana diwarnakan dengan pelbagai warna mengikut rangkap dan kategori. Baiklah, untuk pencapaian pelaksanaan inovasi yang telah saya laksanakan, saya ada buat analisis data sebelum dan selepas pelaksanaan projek ini. Okey, kita tengok dulu pencapaian pelaksanaan inovasi yang telah saya laksanakan, di mana saya gunakan juga kuis pengukuhan selepas pelaksanaan inovasi. Sama juga ada 7 soalan dan 20 orang murid juga yang terlibat. Dan saya juga bahagikan markah ni kepada 2 kategori, iaitu markah rendah dan juga markah tinggi. Di mana markah rendah julat markahnya ialah 0 sehingga 4 markah. Untuk markah tinggi pula 5 sehingga 7 markah. Jadi kita dapat tengok kat sini, purata markah setiap murid adalah 6.85 per 7 markah. Di mana meningkat dengan sangat banyak lah. Dan markah tinggi, iaitu di antara julat 5 hingga 7 markah, 17 orang murid dapat markah 7, di mana markah penuh lah 7 tu, dan 3 orang murid dapat 6 markah. Okey, jadi untuk secara keseluruhannya, total ataupun jumlah murid yang mendapat markah tinggi adalah seramai 20 orang, iaitu kesemua murid. Jadi, peratusan murid yang berjaya mendapat markah tinggi adalah sebanyak 100%. Okay, kita dapat tengok dekat sini data sebelum dan selepas pelaksanaan projek. Saya ulang lagi sekali, markah tinggi adalah julat markah dia 5 hingga 7 markah. Jadi untuk sebelum pelaksanaan inovasi, purata markah setiap murid adalah 1.6 sahaja per 7 markah. Dan murid yang dapat markah tinggi pula hanya seorang, jadi 5% murid saja yang dapat markah tinggi. Tapi selepas pelaksanaan inovasi ni, purata markah setiap murid adalah 6.85 per 7. Meningkat dengan sangat banyak. Dan murid yang dapat markah tinggi, peratusan murid yang dapat markah tinggi adalah 100%. Semua murid berjaya untuk dapat markah tinggi, di mana ada peningkatan sebanyak 95%. Okay, jadi di sini terbuktilah bahawa inovasi saya ini berjaya untuk mencapai objektif, iaitu murid dapat menyebut kepentingan berpuasa Ramadan dan juga dapat menyebut kepentingan tersebut mengikut kategori. Sebab dalam soalan kuis pengukuhan saya juga ada soalan-soalan yang memerlukan murid untuk mengingat setiap kepentingan tu mengikut kategori. Baik. Kesimpulannya, daripada pelaksanaan inovasi saya ini, penggunaan muzik dan video sangat membantu dalam memastikan murid sentiasa ceria, fokus dan bersemangat dalam sesi pembelajaran. Inovasi lagu dan lirik berwarna yang dihasilkan telah memudahkan murid untuk mengingat kepentingan berpuasa Ramadan yang banyak. Tambahan pula dengan cara kategori diasingkan mengikut rangkap. Jadi, integrasi antara kaedah pengajaran didik hibur ni, iaitu nyanyian, dengan bantuan teknologi digital, memberi kesan yang sangat positif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran murid. Jadi, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.